Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Anak muda kini bangkit. Pada peringkat awal pandemik COVID-19 mula mencatatkan kematian, kita diberitahu mereka yang menghadapi Maha Pencipta itu adalah warga tua yang juga menderita pelbagai penyakit atau mereka yang mengalami komorbiditi. Tetapi kini tidak lagi. Orang muda yang dahulu sihat juga tumbang akibat wabak COVID-19. Data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Ahad 1 Ogos menunjukkan daripada 160 yang mati, 27 tanpa komorbiditi. Pada 31 Julai pula daripada 165 yang meninggal dunia, 26 tanpa komorbiditi. Manakala pada 30 Julai pula daripada 134 yang meninggal, 20 tanpa komorbiditi. Demikian saban hari KKM menjadikan kematian satu statistik yang kemudian diguna pakai oleh kerajaan yang gagal untuk terus bergayut di puncak kuasa. Sedangkan hakikatnya semakin ramai pesakit muda meninggalkan anak kecil. Ada yang yatim piatu kerana kegagalan kerajaan mengekang kemarahan COVID-19. Yang masih sihat pula hilang pekerjaan dan punca pendapatan sehingga ada yang ditimpa kemerungan lalu membunuh diri. Masihkah kita diselubungi delusi bahawa ini salah wabak itu? Bukan salah pemegang kuasa dan pelaksananya di negara ini. Namun itulah yang berlaku di negara kita yang tercinta ini. Malang sungguh nasib rakyat Malaysia. Terdapat di kalangan pemimpin politik yang buta dan pekak, tidak melihat kesengsaraan rakyat. Malah mereka sibuk menggunakan apa jua aparat yang ada untuk menghalang keadilan daripada ditegakkan. Justru tidak hairan apabila sekumpulan anak muda bangkit untuk menyuarakan isi hati mereka. Malah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang dahulu dipuji sebagai hero kini turut menerima kecaman sehingga ada yang menaikkan poster meminta beliau berhenti jadi boneka kerajaan gagal. Pada Sabtu 31 Julai lalu, kumpulan yang menamakan diri mereka Sekretariat Solidaritas Rakyat berjaya menggembeling ribuan anak muda untuk berdemonstrasi lawan yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Namun bukan undur diri Perdana Menteri yang berlaku. Sebaliknya, Parlimen digantung selama 2 minggu. Nur Hisham Abdullah mempertahankan tindakannya dan mengingatkan bahawa penularan virus COVID-19 varian berbahaya mungkin berlaku jika sidang Parlimen khas diteruskan selepas 11 daripada 1,183 orang di Parlimen didapati positif wabak berkenaan. Walaupun jumlah kes positif COVID-19 yang dikesan semasa sidang Parlimen hanya 0.8%, namun hasil penilaian risiko dengan mengambil kira faktor epidemiologi dan persekitaran didapati persidangan Parlimen merupakan satu perhimpunan yang berisiko tinggi untuk berlaku penularan jangkitan COVID-19, katanya dalam satu kenyataan. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menempelak keputusan itu. Keputusan ujian 23 Julai 53 positif daripada 1,925 dengan kadar positif 2.8%, Dewan boleh bersidang pada Isnin 26 Julai. Keputusan ujian 29 Julai lalu 11 positif daripada 1,183 dengan kadar positif 0.9% tidak boleh bersidang pada Isnin 2 Ogos 2021. Di mana sainsnya? Fikir-fikirkan, ciapnya di Twitter. Bukan kebetulan bahawa keputusan menggantung Parlimen selari dengan kenyataan Istana Negara yang mengesahkan bahawa pembatalan ordinan darurat pada 21 Julai dibuat tanpa mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Pejabat Perdana Menteri atau PMO bagaimanapun mendakwa Mahyadin telah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan darurat sebelum sidang Parlimen khas diadakan 26 Julai lalu. Katanya Yang di-Pertuan Agong
Agung terikat di bawah artikel 40/1 Perlembagaan Persekutuan untuk bertindak sesuai dengan nasihat Kabinet. Namun, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fatih Samsudin, dalam kenyataan media istana berkata, Yang di-Pertuan Agong berduka cita kerana apa yang telah diperkenankan dan dipersetujui sebelum ini dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai lalu berhubung cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan dirungkaikan tidak dilaksanakan. Tegasnya perkara 150/2B dibawa dengan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan secara jelas memperuntukkan kuasa penggubalan dan pembatalan ordinan darurat terletak pada Seri Paduka. Apa yang berlaku di negara ini berhubung pembatalan ordinan darurat bukan soal teknikal tetapi pelanggaran Perlembagaan Persekutuan dan penderhakaan yang nyata. Apakah kita akan terus-menerus menganggap angka kematian yang kini melepasi 9,000 orang dan kes melebihi 1 juta bagi rakyat yang hanya seramai 32 juta itu semata-mata angka statistik untuk siaran media? Anak muda bangkit kerana mereka mahu kehidupan masa depan mereka lebih terjamin. Inilah tanda sebenar kerajaan gagal.